Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jalaa'a azanina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-lail wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan sekalian yang berada di Tadabbur Center dan juga yang sedang mengikuti secara live di laman Tadabbur Center. Alhamdulillah kita menyambung kembali siri perbincangan Tadabbur bagi surah-surah lazim. Hari ini kita akan berbicara tentang satu surah yang sangat penting. Satu surah yang akan membawa kita untuk melihat dunia ini hanyalah sementara, yang kekal adalah rumah kita di akhirat suatu hari nanti. Dan surah yang dimaksudkan adalah surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Boleh buka muka surat 600. Buka, kalau ada Quran, buka muka surat 600. Ke surat 600, surah yang ke-101, 101. Okey, bagi saja yang mengikuti program kita pada malam ni, boleh buka muka surat 600 pada surah Al-Qari'ah, di mana ia terletak pada turutan yang ke-101. Sebelumnya adalah surah Al-Adiyat, manakala selepasnya adalah surah At-Takatsur. Baik. Surah ini mempunyai 11 ayat. Okey, 11 ayat. Secara umumnya ia berbicara tentang hari kiamat, tentang keadaan yang akan berlaku pada hari kiamat, dan diceritakan juga hari-hari yang membawa kita kepada hari perhitungan dan juga hari pembalasan. Jadi bagi surah Al-Qari'ah terdapat 3 tema utama. Okey. Terdapat 3 tema utama. Yang pertamanya ayat 1 hingga 3. Boleh tengok ayat 1 hingga 3 berbicara tentang bagaimana Allah Ta'ala menarik perhatian manusia untuk terus melihat surah Al-Qari'ah. Itu pada ayat 1 hingga ke-3. Pada ayat ke-4 hingga ke-5 ia bercerita tentang gambaran hari kiamat. Ayat ke-4 dan ayat ke-5 berbicara tentang gambaran hari kiamat, dan ayat ke-6 hingga 11 berbicara tentang gambaran hari mahsyar, iaitu hari kebangkitan. Jadi terdapat 2 situasi yang Allah Ta'ala jelaskan pada surah Al-Qari'ah, iaitu gambaran yang berlaku pada hari kiamat dan juga gambaran yang berlaku pada hari mahsyar. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita boleh melihat perkaitan di antara surah Al-Qari'ah dan juga surah-surah sebelumnya. Sebelum surah Al-Qari'ah adalah surah Al-Adiyat. Sebelum surah Al-Adiyat adalah surah Al-Zalzalah. Baik, kita lihat pada surah Al-Zalzalah, Allah Ta'ala menyebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terdapat satu ayat di dalam surah Al-Zalzalah di mana Allah Ta'ala menyebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa maksudnya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi itu bergoncang. Maka kata Allah pada satu ayat yang lain pada surah yang sama, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
Siapa yang melakukan amalan kebaikan walaupun sebesar zarah akan dihitung. Begitu juga siapa yang melakukan amalan kejahatan walaupun sebesar zarah akan dihitung. Bermaksud di sini Allah Ta'ala menyatakan bahawa pilihan berada di tangan kita. Pilihan berada di tangan kita. Cuma setiap pilihan kita akan menentukan kesannya pada hari akhirat nanti. Okey, ini yang digambarkan pada surah Al-Zalzalah. Manakala pada surah Al-Adiyat, wal-adiyati tabha, terdapat satu ayat di dalam surah ini Allah Ta'ala menyebutkan wa innahu lihubbil khairi lasyadid, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Apa maksudnya? Namun manusia terlalu sayangkan harta, yakni tamak haloba, sehingga lupakan persiapan hidup di alam kubur dan selepas alam kubur. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan pada surah Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Tuan-tuan boleh melihat bagaimana perkaitan di antara suratul Zalzalah, surah Al-Adiyat dan juga suratul Qari'ah, nak gambarkan kepada kita bahawa kita mempunyai pilihan. Ada orang yang memilih pilihan yang baik, maka di akhirat nanti ia akan beroleh ganjaran yang baik. Tapi ada orang yang memilih jalan yang hitam, maka pada hari akhirat nanti dia akan menerima pembalasan daripada pilihan yang dibuat ketika berada di dunia. Maka suratul Qari'ah mengumumkan kesan di akhirat bagi setiap pilihan kita di dunia. Pengumuman kesan di akhirat bagi setiap pilihan kita di dunia. Sebab itulah manusia ini diberikan pilihan, nak jadi baik ataupun nak jadi jahat. Maka pilihan di tangan kita, kita yang menentukan kesudahan kehidupan kita ketika di akhirat nanti. Dan apa yang menarik juga pada surah yang berkaitan dengan suratul Takatsur, suratul As dan juga suratul Ma'un, di mana pada surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Alhaakumut takatsur, kamu dilekakan dengan mengejar harta benda, disebutkan dengan terlalu mengejar harta benda. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu masuk ke dalam kubur. Maka kita dapat melihat Allah Ta'ala memberikan gambaran di dunia ini bahawa kita dilekakan dengan terlalu mengejar harta benda. Tidak salah untuk mendapatkan harta, tetapi terlalu mengejar harta benda sehingga lupa bahawa kita juga punya tanggungjawab untuk meneruskan perjalanan kita ketika berada di alam akhirat. Dan disebutkan juga pada surah At-Takatsur, kemudian manusia disiksa di dalam neraka disebabkan pilihan yang ditentukan, iaitu memilih untuk mengumpul harta yang banyak berbanding untuk memberikan perhatian kepada hari akhirat. Pada suratul As, Allah Ta'ala menyebutkan wal as innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, dan kerugian yang dimaksudkan itu adalah kerugian di akhirat. Kerugian di akhirat. Begitu juga dengan suratul Ma'un, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim. Bagaimana manusia menzalimi anak yatim kerana apa? Kerana tidak beriman dengan hari kiamat ataupun hari pembalasan. Ini antara kesan-kesan apabila seseorang hanya melihat sesuatu perkara dengan mata kepala. Maka apa yang dilihat adalah apa yang digambarkan,
apa yang berada di depan mata. Tetapi akhirat kita benda yang sesuatu yang tidak nampak. Dosa pahala kita nampak ke? Kita tak nampak. Boleh bayangkan kalau hari ni datang ke Tadabbur Center ni, setiap kali masuk je ada orang bagi duit. Itu dalam bentuk pahala. Kalau kita boleh nampak pahala, agak-agak penuh tak center kita ni? Kan? Itulah sebab hikmah Allah Ta'ala tidak menzahirkan benda-benda yang gaib, sebab hari kiamat ini adalah soal iman. Hari kiamat adalah soal iman. Sebab itu suratul Asr berbicara, Allah Ta'ala memberikan solusi kepada kita, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Syarat pertama adalah amanu, iaitu beriman, percaya kepada hari akhirat. Kemudian barulah kepercayaan itu diterjemahkan dalam kehidupan seharian kita. Itulah yang dinamakan sebagai wa amilus salihat. Lalu pada surah Al-Qari'ah, Allah Ta'ala berbicara tentang hari kiamat, hari kemusnahan, dan diceritakan juga bagaimana manusia dibangkitkan semula pada hari mahsyar. Dan di situ juga manusia akan ditimbang amalan yang dilakukan di atas muka bumi ini, dan pada ketika itu kita akan ditentukan penentuan sama ada kita akan mendapat balasan yang baik ataupun balasan yang buruk. Allah Ta'ala bermula dengan Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah, hari yang menggemparkan. Apakah hari yang menggemparkan itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari yang menggemparkan itu? Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, cuba kita tengok pada perkataan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah berasal daripada perkataan Qaf, Ra, Ain. Ada 3 huruf di situ. Asal perkataan Al-Qari'ah. Qaf, Ra dan juga Ain. Baik, dalam bahasa Arab, apabila disebutkan perkataan Qara'a, itu bermaksud dari sudut bahasanya terdapat 2 benda yang berlanggar antara satu sama lain, menghasilkan bunyi yang kuat dan bising. Itu maksud qara'a. 2 benda berlanggar, menghasilkan bunyi yang kuat dan juga bising, itu namanya perbuatan qara'a. Cuba bayangkanlah kalau 2 kereta bawa laju berlanggar, apa akan jadi? Yang pertama, menghasilkan bunyi yang kuat dan juga bising. Dan perkataan qara'a juga bermaksud keadaan yang berlaku itu adalah tidak dijangka. Berlanggarnya 2 benda ini adalah satu keadaan yang tidak dijangka. Itu salah satu maksud daripada perkataan qara'a. Jadi kat sini kita ada beberapa maksud. Yang pertamanya, 2 benda yang berlanggar, menghasilkan bunyi yang kuat dan bising, dan ia berlaku dalam keadaan yang kita tak jangka. Dan keadaan itu menyebabkan kita rasa takut kepada apa yang berlaku. Okey? Dan disebutkan dalam bentuk isim fa'il. Apa maksud isim fa'il? Asalnya qara'a, kan? Jadi bila dia tambah alif selepas huruf qaf, itu dinamakan sebagai isim fa'il. Contoh, kalau saya kata kataba menulis. Kalau saya kata katib, penulis. Kan? Qara'a, apa maksud qara'a? Baca. Kalau saya kata qari', pembaca. Khataba, menyampaikan. Kita sebut khutbah tu kan. Kalau saya sebut khatib, orang yang menyampaikan khutbah. Jadi ditambahkan alif pada selepas huruf yang kedua bermaksud pelaku bagi perbuatan tersebut. Jadi suratul Qari'ah asalnya adalah qara'a ditambah dengan alif di situ
menyebutkan, menggambarkan kepada kita bahawa ia merupakan satu keadaan yang menggegarkan dan menggoncangkan jiwa dan juga perasaan kita. Menggegarkan dan menggoncangkan jiwa dan perasaan kita. Kita tu siapa? Kita yang sedang baca surah Al-Qari'ah ini sekarang. Maka orang-orang yang tadabbur surah-surah yang berkaitan dengan hari kiamat ini, jika tak rasa jiwanya digoncang, dia masih lagi tidak memahami tuntutan daripada ayat yang sedang dibaca. Jadi sepatutnya apabila kita membaca surah ini, kita faham bahawa surah ini sedang menggoncangkan jiwa dan juga perasaan kita. Sebab itulah Al-Quran ini bukanlah sebuah kitab perhiasan yang kita beli, kita letak dekat dalam almari ke, atas almari ke. Al-Quran bukan kitab sejarah sekadar kita nak tengok sejarah umat-umat terdahulu. Al-Quran bukan kitab sains yang kita nak melihat bagaimana kejadian langit, bumi dan sebagainya. Tetapi Al-Quran merupakan wahyu yang turun mengetuk hati-hati manusia yang membeku dan juga membatu. Itulah Al-Quran. Maka dengan kita membaca Suratul Qari'ah ini, perkataan Al-Qari'ah bukan disebutkan hanya sekali, tapi berapa kali? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. 3 kali diulang untuk nak tarik perhatian kita supaya teruskan membaca Suratul Qari'ah ini dan memahami apakah itu Al-Qari'ah. Jadi secara mudahnya, kalau kita boleh ulang kembali, apakah maksud Al-Qari'ah? Al-Qari'ah merupakan satu keadaan di mana keadaan ini menyebabkan apa syarat yang sebutkan tadi? Berlakunya pelanggaran, menghasilkan bunyi yang kuat dan juga bising dalam keadaan kita tak terjangka perkara itu boleh berlaku. Tuan-tuan tahu tak bila akan berlaku hari kiamat? Dulu ada orang menjangkakan 2012. Tuan-tuan tengok tak filem 2012? Menggambarkan keadaan hari kiamat. Ketika saya pergi ke New Zealand pada tahun 2008, masa itu dah digembar-gemburkan bahawa akan berlaku hari kiamat pada tahun 2012. Maka diedarkan risalah-risalah di gereja-gereja. Ketika itu saya lalu di kawasan itu, diedarkan artikel ataupun satu macam kempen ataupun nak mengingatkan orang bahawa bersedialah hari kiamat akan berlaku pada tahun 2012. Maka hari kiamat bukan kerja manusia, itu semua kerja Tuhan. Maka orang-orang yang boleh meramal akan berlakunya hari kiamat itu adalah luar biasa. Dia telah mengambil kerja-kerja Tuhan. Jadi kita kena ingat perkara-perkara ini, orang yang meramal masa depan itu perlu berhati-hati. Baik. Kita boleh melihat pattern yang sama apabila Allah Ta'ala menjelaskan tentang hari kiamat ini. Allah Ta'ala gunakan pattern yang sama. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Begitu juga pada surah Al-Haqqah. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka Mal-Haqqah. Pattern yang sama. Apabila Allah Ta'ala bertanya, kau tahu tak apa itu Al-Qari'ah? Kau tahu tak apa itu Al-Haqqah? Bukan tujuannya Allah Ta'ala nak mencari jawapan untuk kita jawab. Tetapi Allah Ta'ala sebutkan, Allah Ta'ala nyatakan dalam bentuk pertanyaan nak bagi tahu kita, engkau takkan tahu apa itu Al-Qari'ah kecuali jika engkau mentadabbur maksud pada ayat-ayat Al-Quran, maka engkau akan tahu apakah itu Al-Qari'ah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, boleh tengok pattern-pattern di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berbicara sebegini, bila ditanya dalam bentuk persoalan, ia bukannya persoalan yang memerlukan jawapan, tapi persoalan yang menuntut kita untuk berfikir. Al-Qari'ah. Apa terjemahan yang kat situ? Boleh tengok tak terjemahan yang Al-Qari'ah?
Ada yang sebut hari kiamat, ada yang hari yang menggemparkan. Mal qari'ah. Apa itu? Hari kiamat. Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat? Nampak tak? Persoalan demi persoalan dilontarkan, bukanlah untuk tujuannya kita memberikan respon jawapan itu, tetapi untuk kita berfikir, what is al-haqqah? What is al-qari'ah? Jadi apabila kita membaca al-qari'ah, kita tertanya-tanya, apakah benda yang menggemparkan itu? Jadi keadaan hari kiamat nanti akan berlaku gegaran-gegaran seperti mana di dalam suratul Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi itu bergoncang. Apa yang berlaku bila bumi bergoncang? Tuan-tuan pernah tak mengalami ataupun berada pada situasi gempa bumi? Ketika berada di New Zealand, saya merasai sendiri gegaran gempa bumi. Dan masa tu waktu malam, kita dengar macam bunyi kereta api. Rupa-rupanya bunyi itu datang daripada bawah tanah. Bumi sedang bunyi macam bunyi kereta api. Dan ketika itu rumah bergoyang. Cuba bayangkan, itu baru gempa bumi di mana? Di dunia yang bukanlah hari kiamat, apatah lagi pada hari kiamat, sesuatu yang amat dahsyat yang bakal berlaku dan sesuatu yang kita tak boleh jangka. Kalau kita cuba imagine sekarang, ia tak sama seperti apa yang kita gambarkan. Sebab keadaan hari kiamat sangat dahsyat. Sekarang Allah Ta'ala gambarkan kepada kita. Tadi Allah Ta'ala tanya kepada kita, apakah itu hari kiamat? Lalu Allah Ta'ala jelaskan kepada kita, what is hari kiamat? Kata Allah Ta'ala, Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari itu ialah hari kiamat. Sekarang siapa bagi jawapan? Tadi Allah Ta'ala tanya, betul? Adakah tanya itu memerlukan jawapan kita? Tidak, sebab Allah Ta'ala memberikan jawapan kepada kita. Apakah itu? Al-Qari'ah. Itulah hari kiamat, hari manusia menjadi seperti rama-rama yang terbang berkeliaran. Ada yang terjemahkan kepada rama-rama, ada yang diterjemahkan kepada kelkatu. Kedua-dua serangga ini mempunyai persamaan. Apakah persamaannya? Yang pertamanya, cara terbang. Rama-rama dengan kelkatu ni terbang macam mana? Lintang pukang, betul? Tak tentu arah. Yang keduanya, kelkatu dan juga rama-ramanya antara serangga yang lemah. Rama-rama kalau kita cabut dia punya sayap tu mudah mati, betul? Begitu juga dengan kelkatu, sayap dia mudah jatuh. Lalu inilah gambaran apabila berlaku hari kiamat. Yang pertama, manusia berada dalam keadaan tak tentu arah, terhoyong-hayang. Yang keduanya, manusia berada dalam keadaan yang sangat lemah. Ini keadaan pada hari kiamat. Apa yang bakal berlaku? Manusia pada ketika itu sukar untuk menyelamatkan diri, dan cuba bayangkan bagaimana manusia digoncang bumi itu, maka terhempas kita ke atas dan juga ke bawah. Itulah gambaran Allah Ta'ala bawa kepada kita dalam bentuk yang mudah kita faham. Sebab itulah diumpamakan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Umpama, seperti. Allah Ta'ala banyak dalam Quran membawa perumpamaan supaya kita mudah faham. Jadi kalau orang kata Quran tu susah lah nak faham, Allah Ta'ala nyatakan dalam bentuk perumpamaan supaya kita faham dengan jelas. Sebab perumpamaan itu merupakan sesuatu yang kita lihat pada setiap hari.
rama-rama, kelkatu yang kita nampak di depan mata kita dan kita tahu sifatnya bagaimana. Begitulah keadaan kita apabila berlakunya hari kiamat. Dan apa yang berlaku sebelum kita masuk kepada ayat ini, apabila bumi itu bergoncang, bumi itu menggegarkan kita manusia yang berada di atas muka bumi ini, maka apa yang akan berlaku pada ketika itu selepas bumi bergoncang adalah langit akan terbelah. Ini boleh tengok pada suratul Insyiqaq, surah Al-Insyiqaq ayat pertama. Was idzas samaa'u syaqqat, apabila langit itu terbelah. Ini keadaan berlaku. Dia bukan sekadar bumi itu bergoncang, tetapi apa yang bakal berlaku adalah langit akan terbelah. Apa lagi yang akan berlaku? Matahari akan digulung, bintang akan gugur, gunung menjadi rata, binatang buas akan berkumpul dan air laut akan menggelegak. Dan ini tuan-tuan boleh tengok di dalam surah At-Takwir. Surah At-Takwir ayat 1 hingga 6. Menceritakan gambaran yang bakal berlaku apabila datangnya hari kiamat. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Ini keadaan-keadaan yang bakal berlaku. Allah Ta'ala berikan gambaran kepada kita supaya kita bersedia. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung ganang menjadi seperti bulu yang berterbangan. Tuan-tuan, gunung apa yang paling hebat dekat dunia ni? Gunung Everest. Kalau dekat Malaysia, gunung apa? Gunung Kinabalu. Cuba kita lihat gunung yang tersegam indah itu, kukuhnya gunung itu. Suatu hari nanti apabila berlakunya hari kiamat, ia umpama apa? Seperti bulu yang berterbangan. Apa maksudnya? Semuanya akan hancur. Maka tadi kita berbicara ayat yang sebelumnya tentang apa? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, manusia berada seperti rama-rama ataupun kelkatu yang terbang berkeliaran. Maka kalau kita melihat kitab tafsir, Allah Ta'ala nyatakan begitulah manusia apabila dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan lintang pukang, huru-hara seperti rama-rama. Bukan sekadar hari akhirat, hari kiamat, tetapi ketika dibangkitkan semula daripada kubur, begitulah keadaan manusia berada dalam keadaan lintang pukang. Dan mabthus itu disebut rama-rama yang terbang berkeliaran, nak bawa gambaran kepada kita. Walaupun terbang secara berkumpulan, tetapi ketika hari kiamat nanti kita akan terpisah. Terpisah dari siapa? Daripada isteri kita, daripada anak kita, daripada adik-beradik kita, daripada saudara mara kita. Kita akan terpisah daripada orang-orang yang kita sayang. Sebab apa? Sebab keadaan itu manusia hanya berfikir tentang siapa? Tentang diri sendiri. Maka inilah yang bakal berlaku. Sebab itulah ketika berada di dunia, kita nak anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan juga soleh. Semoga mereka inilah yang akan mendoakan kita setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amal jariah kita. Apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu ini bukan sekadar ilmu agama. Apa-apa ilmu yang kita ada, kita manfaatkan untuk kegunaan orang lain, itulah dinamakan sebagai ilmu yang bermanfaat.
Jadi inilah keadaan huru-hara yang akan berlaku seperti mana yang berlaku pada hari kiamat. Dan keadaan ini tidak kita jangka sebab ia menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Lalu Allah Ta'ala menyebutkan selepas itu, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, dan gunung ganang menjadi seperti bulu yang bertebangan. Apa yang berlaku apabila Allah Ta'ala menyebutkan gunung ganang ataupun bumi ini? Akan berlaku gempa bumi, akan meletus dari perut bumi itu apa? Api yang sangat panas. Lahar meletus daripada puncak kawah gunung berapi. Baru ni kita di mana? Di Indonesia ke yang apa nama tempat tu? Yang gunung berapi keluar tu? Yang api keluar daripada gunung? Apa? Yang latest tu? Krakatau. Yang baru ni. Kita boleh melihat keadaan yang berlaku apabila berlakunya letusan gunung berapi. Lahar yang panas itu melonjak-lonjak dan mengalir seperti bulu yang bertaburan. Dan gunung ganang yang kukuh yang kita nampak kuat itu akhirnya akan musnah dalam sekelip mata. Dan manusia pada ketika itu akan terlambung-lambung, terapung, bertebaran di atas udara disebabkan apa? Dilambung oleh gegaran-gegaran itu. Dan mungkin ada yang akan hancur musnah disebabkan panasnya api daripada gunung berapi yang keluar itu yang terkena kepada kita. Jadi keadaan yang sangat-sangat dahsyat. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Supaya nak tarik perhatian kita, baca what is Al-Qari'ah. Cuba fahamkan apakah itu Al-Qari'ah. Dan keadaan ini, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush, merupakan kejadian sebelum manusia dibangkitkan semula. Ini dua keadaan. Yang pertama, manusia akan menjadi seperti rerama yang bertebangan. Yang kedua, gunung ganang akan menjadi seperti bulu yang bertebangan. Kedua-duanya merupakan keadaan sebelum manusia dibangkitkan semula. Sebab itulah secara kesimpulan mudah kita nak faham sekarang ni pada surah Al-Qari'ah, Allah Ta'ala nak bawa kita untuk melihat yang pertamanya adalah keadaan yang berlaku pada hari kiamat. Dan selepas hari kiamat, orang mati akan dibangkitkan semula. Dan apabila dibangkitkan semula, manusia akan berhimpun. Berhimpun di mana? Di padang mahsyar. Maka selepas itu berlakulah pertimbangan keadilan, menunjukkan apa yang disebutkan sebagai Maliki Yaumiddin. Allah Ta'ala menguasai hari pembalasan. Maka pada hari ini manusia akan ditimbang amalan-amalan mereka untuk menentukan pembalasan sama ada ke mana? Ke syurga ataupun ke neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya suka untuk bawa ini di mana-mana kuliah yang saya sampaikan untuk kita melihat where are we now? Di manakah kita sekarang? Kita berada di checkpoint mana sekarang di dunia? Cuba lihat perjalanan kita seterusnya. Jauh ke dekat? Tuan-tuan, satu hari di akhirat adakah sama dengan satu hari di dunia? Tidak. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun kita berada di dunia. Kita hidup berapa lama tuan-tuan? Paling lama 60, 70, paling lama 93 lah contoh kan. Kan? Lama kan? Nak tunjuk lama kan? Tetapi satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Cuba bayangkan bagaimana keadaan kita apabila tidak membuat persediaan yang sepatutnya ketika berada di alam kubur, kemudian pergi ke alam apa?
masuk ke padang mahsyar, masuk pada hari pembalasan dan seterusnya. Sebab itulah orang yang tidak percaya kepada hari kiamat, dia akan berbuat sesuka hati ketika berada di dunia. Sebab dia rasa macam tidak ada apa-apa yang akan mengganggunya dan tidak ada apa-apa balasan di atas setiap perbuatan yang dilakukan. Sebab itulah jangan mudah terpengaruh dengan dunia. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 20, i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaithin a'jaba al-kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat ke-20? Ketahuilah sesungguhnya kehidupan di dunia itu merupakan satu permainan, merupakan hiburan, merupakan satu bentuk perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, dan kamu suka untuk berbangga-bangga dengan apa yang kamu ada itu. Wa takathurun fil amwali wal aulad, kita duk sibuk memperbanyakkan, duk mencari harta benda dan juga anak. Apa maksud anak di sini? Syekh Fadhil Hasan Abbas ketika mentafsirkan ayat ini, kenapa disebutkan orang yang suka untuk mencari anak yang banyak ni? Kita fikir macam apa salah cari anak yang banyak, betul? Tetapi disebutkan mereka yang nak ada anak yang ramai tetapi tidak mentarbiah, tidak mendidik anak dengan sepatutnya. Itulah yang digambarkan pada surah Al-Hadid ni. Kamathali ghaithin, umpama air hujan yang turun. Air hujan. Hujan dalam bahasa Arab kita sebut al-matar. Al-matar, mim ta ra. Tapi pada surah ini Allah Ta'ala tak sebutkan matar, Allah Ta'ala sebutkan ghaith. Apa beza matar dengan ghaith? Matar ini kalau hujan yang turun boleh jadi banyak, boleh jadi sikit. Kalau hujan yang turun itu jadi banyak, apa akan berlaku? Banjir. Kalau hujan yang turun itu sedikit, apa yang akan berlaku? Mungkin boleh jadi kemarau. Maka ghaith disebutkan. Apakah maksud ghaith? Hujan yang turun itu cukup-cukup untuk menumbuhkan tanaman. Itulah yang dinamakan sebagai ghaith. Kata Allah Ta'ala, dunia ini umpama ghaith, hujan yang turun. A'jabal kuffara nabatuh, di mana petani bila tengok dia tanam pokok, hujan turun, kemudian tumbuh apa? Makin membesar. Ibu-ibu suka tanam pokok apa ya? Kalau ayah-ayah suka tanam pokok pokok pisang. Kalau ibu-ibu suka tanam pokok apa ya? Pokok cili, pokok bunga. Cuba bayangkan, kita tanam pokok bunga, hujan turun, kita tengok pokok itu membesar dan besar. Apa perasaan kita? Seronok tak? Seronok. Maka begitulah gambaran manusia apabila melihat dunia, apabila melihat harta demi harta yang dikutip itu semakin bertambah, dia akan rasa seronok. Tapi kata Allah Ta'ala, thumma yahiju fatarahu musfarran, apabila ia semakin membesar, tiba-tiba pokok itu menjadi kuning. Apa maksudnya? Kalau pokok jadi kuning itu maksudnya apa? Mula nak mati. Tuan-tuan, saya tanya yang tuan-tuan lah, beli motor atau beli kereta kan? Puan-puan boleh menjadi saksi dalam masa seminggu awal tu, berapa kali dia basuh kereta? Hari-hari basuh kereta, betul? Selepas tahun apa berlaku? Nampak tak? Manusia melihat harta itu pada awalnya mungkin excited, tetapi lama-lama dia akan
kekuningan akhirnya akan layu. Kasih sayang antara suami dan isteri. Masa awal kahwin, Masya Allah kan. Kalau langgar batu, siapa yang salah? Batu yang salah. Tetapi kalau 20 tahun kahwin, kalau langgar batu, siapa yang salah? Buta tak nampak? Nampak tak? Semakin lama semakin kekuningan. Maksudnya semakin pudar. Maka Allah Ta'ala kata, begitulah dunia. Kita lihat, dia nampak mula-mula rasa seronok, tetapi hakikatnya makin lama yang kita rasa itulah pemberi sumber kebahagiaan kita, akhirnya itu akan disebutkan kat sini, summa yakunu hutama, kemudian pokok itu akan hancur. Begitulah dunia. Kita dah anggap harta yang kita kumpul itu akhir sekali bila berlaku hari kiamat, apa berlaku? Dan musnah. Wa fil akhirati adzabun syadid. Kata Allah Ta'ala, pada hari akhirat itu akan ada orang yang ditimpa dengan azabun syadid, azab yang sangat-sangat dahsyat. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Begitu juga ada keampunan daripada Allah. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, manusia diberikan pilihan nak jalan putih ataupun jalan hitam. Kata Allah Ta'ala pada penghujung ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah pandangan yang apa? Menipu. Kita tertipu dengan dunia, kita kejar dunia, sedangkan kita lupa. Tuan-tuan tengok, kita akan meneruskan perjalanan yang seterusnya, dan di penghujung kita akan ditentukan sama ada kita ke syurga ataupun kena neraka. Ini antara gambaran yang boleh kita bayangkan, yang boleh kita pelajari menerusi surah Al-Qari'ah. Dan suka, minta maaf saya sebut perumpamaan ataupun analogi mudah, apabila Allah Ta'ala menyebutkan keadaan yang berlaku apabila kita memilih jalan yang hitam, kita tahu kesannya akan memberikan jawapan kepada persoalan kita apabila kita lakukan amalan keburukan di dunia, iaitu di neraka. Ia umpama begini, minta maaf saya sebut seperti kotak rokok. Kotak rokok tu ada apa? Betul lah, ada rokok. Ada gambar apa pada kotak rokok itu? Gambar kanser, paru-paru yang terkena penyakit kanser. Orang yang isap rokok, bila dia tengok tu, apa yang dia rasa? Kan? Dia macam, bila dia beli tu, dia dah macam, sebab dia melihat dengan mata kepala, dikaburkan matanya. Sebab nak melihat kesan kepada rokok itu, perlu dilihat dengan mata hati. Begitulah dalam Al-Quran, Allah Ta'ala gambarkan kepada kita macam-macam yang bakal berlaku dalam siksaan di hari di neraka, siksaan apa yang berlaku pada hari kiamat. Semuanya jelas di dalam Al-Quran. Now sekarang kita nak ignore ataupun kita just buat macam biasa. Macam orang yang tengok kotak rokok tapi masih beli. Kita tahu benda tu bahaya, tapi kita masih buat. Now, kita tanya diri kita, sejauh mana kita beriman dengan hari kiamat? Mungkin kita kata, hari kiamat itu merupakan salah satu rukun kahwin. Masya Allah. Dah berapa tahun kahwin, tuan-tuan dan puan sekalian? Rukun, ia merupakan rukun. Kalau matematik 6 tolak 1 sama dengan 5. Tapi kalau dalam rukun iman 6 tolak 1 sama dengan 0. Sebab itu iman dinyatakan dalam banyak ayat-ayat yang kita baca, kesemuanya melibatkan iman. Sebab itu di permulaan saya sebutkan pada suratul As, apabila Allah Ta'ala berbicara tentang kerugian manusia di akhirat nanti, solusinya ada 2. Yang pertamanya apa? Illal ladzina iman itu disebutkan dulu.
Bila iman itu sudah ada dalam diri, maka ia akan melonjakkan kita untuk melakukan yang seterusnya, iaitu apa? Wa amilus salihat. Macam mana nak buat amalan yang soleh sedangkan dalam keadaan iman kita tak percaya apa yang berlaku pada hari akhirat? Ini yang berlaku pada surah Al-Ma'un. Allah Ta'ala nyatakan, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Mereka inilah yang menzalimi anak-anak yatim. Kenapa mereka menzalimi anak yatim? Kerana tidak percaya apa yang mereka lakukan akan dibalas ketika hari kiamat, hari akhirat nanti. Dan suka juga untuk saya bawa analogi mudah. Bila mana kita naik kenderaan, contohnya kita berada di atas satu highway, membawa kenderaan, kita bawa di seberang sana kita nampak ada kereta-kereta yang berikan signal, lampu signal. Apa tandanya tu? Ada something di hadapan, betul? Biasanya ada apa? Ada polis, ada roadblock yang sebagainya. Okay, now first kita kena tanya, aku percaya tak apa yang sedang aku lihat, mesej yang sedang disampaikan oleh kenderaan yang berada di jalan yang bertangan? Yang percaya ataupun tidak? Yang pertama. Yang kedua, kan, kalau aku percaya, ya aku percaya ada something depan, tapi aku tak buat apa-apa. Aku masih membawa kenderaan 170 km sejam, masih tidak memakai tali pinggang, keledar. Apa akan jadi bila kita sampai di kawasan yang dimaksudkan? Kena saman. Sebab itu, percaya saja tidak cukup. Ia perlu didatangkan juga dalam bentuk apa? Tindakan, iaitu itulah gabungan illal ladzina amanu wa amilus salihat. Sebab itu suratul Asr ni sangat-sangat powerful. Al-Imam Syafi'i yang meninggal pada tahun 204 Hijriah, dia kata cukuplah kita tadabbur suratul Asr ni, kita akan mendapat hidayah. Tapi malangnya kita hari ni, setiap hari kita selepas mesyuarat kita akan baca suratul Asr, tapi aku tak faham apa suratul Asr ni. Jadi itulah, sebab itu tadabbur ini sangat penting untuk kita faham. Melihat bukan dengan mata kepala, tetapi melihat dengan mata dia. Kata Allah Ta'ala, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Setelah berlaku demikian, maka manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing. Adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Sekarang dah masuk dekat part mana kita sekarang ni? Tadi kita sebut pasal hari kiamat, kan? Kemudian manusia dibangkitkan. Sekarang ni kita duduk kat mana ni? Hari apa ni? Hari hari timbangan. Nak timbang segala amalan kita. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Apa sambungannya? Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang diredai Allah Ta'ala. Aisyah. Tuan-tuan boleh tengok perkataan Aisyah. Apa terjemahannya? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Aisyah diterjemahkan sebagai kehidupan. Aisyah. Hidup dalam bahasa Arab juga disebutkan sebagai hayah. Kita sebut hayat kan? Hayah juga adalah maksudnya hidup. Tetapi kenapa Allah Ta'ala memilih perkataan Aisyah berbanding hayah? Sebab apa? Bila sebut hayah, ia terikat dengan 3 perkara, iaitu keperluan asas kita. Makanan. Apa lagi? Keperluan asas. Makanan, pakaian dan juga tempat tinggal. Maka bila disebutkan hayah, kita bimbangkan 3 perkara ni. Bila sebut hayah, kita bimbangkan 3 perkara ni. Tetapi Allah Ta'ala menggunakan perkataan Aisyah. Kehidupan ni di mana ni? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kehidupan yang diredai Allah. Di mana ni? Di syurga. Masa tu kita dah tak terfikir dah macam mana aku nak cari makan, macam mana aku nak beli pakaian, macam mana aku nak cari tempat tinggal. Masa tu kita dah tak fikir. Itulah yang menggambarkan perkataan Aisyah. Subhanallah.
Satu perkataan membawa mesej yang sangat besar. Okey, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, pada surah Az-Zalzalah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau seseorang yang melakukan amalan kebaikan walaupun sebesar zarah akan dibalas dengan kebaikan. Seorang yang melakukan amalan yang buruk walaupun sebesar zarah akan diberikan apa? Balasan yang setimpalnya. Maka dalam satu hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalimatan khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dua perkataan yang ringan disebut di mulut tetapi berat di timbangan. Ketika ditimbang, berat perkataan ini. Apakah ia? Habibatan ila rahman, begitu juga dikasihi oleh ar-Rahman, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, subhanallahil azim, subhanallah wa biham. Ini antara zikir yang boleh kita amalkan. Apa yang pertama tadi? Subhanallahil azim. Yang kedua, subhanallah wa bihamdi. Amalkan dalam kehidupan kita. Dan amal bukan sekadar sebut di mulut. Kita faham apa maksud subhanallahil azim itu. Yang maha agung. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah. Dan wa bihamdi, dan dengan apa? Dengan penuh kepujian. Sebab itu surah Al-Fatihah bermula dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Amalkan benda-benda, dan ini merupakan panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang boleh kita amalkan. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak bawa kembali bahawa manusia ini bukan sekadar kita dalam bentuk fizikal saja. Ia datang dalam package, iaitu apa? Fizikal dan juga roh. Maka kita ada dua perkara yang kadang-kadang kita tak sedar. Kan? Tadabbur center ni berada di mana? Di Ostia Bangi, betul? Sebelah Ostia, apa nama ni? Di Tadabbur center ni sebelah kiri kita ada apa? Sebelah kiri. Kiri saya, kiri saya ada apa? Prima Valley bukan sana ke? Prima kiri. Saya dah. Sana Jekyll. Okey. Saya dah pening. Okey. Kita ada Jekyll, kita ada Aryani, kita ada Prima Valley. Tadabbur center berada di tengah-tengah. Kan? Macam kita makan burger kan? Kat mana yang sedap? Bahagian mana yang sedap? Tengah-tengah tu apa? Daging yang sedap kan? So kita mengharapkan yang datang ke Jekyll, yang datang ke Aryani tu singgah-singgahlah di Tadabbur center. Okey. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kenapa saya sebut benda tu tadi? Tubuh badan kita ni, kita jaga dia, bagi pakaian yang cantik-cantik, tudung yang cantik-cantik, kasut yang cantik-cantik. Kita bagi hak yang terbaik untuk fizikal kita. Dan ini antara fokus kita, iaitu apa? Material, kehidupan di dunia dan juga tubuh badan kita, iaitu dari sudut fizikal. Maka kehidupan dunia kita cuba buat yang terbaik. Bagaimana kita nak improve our life, nak memperbaiki diri kita. Itu yang kita buat yang terbaik ketika mana kita berada di atas dunia. Cuma kita jangan terlupa, kita ada satu lagi, iaitu apa? Dari sudut ketuhanan, kehidupan selepas mati. Dan dari sudut spiritual kita, kehidupan selepas mati ini berbicara tentang apa? Bagaimana untuk kita mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat. Cuba kita lihat fokus kita di mana. Sebab masalah kita adalah sesuatu yang nampak kita akan berikan fokus yang terbaik. Tapi benda yang tak nampak, kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita nampak tak perkara-perkara gaib? Kita nampak tak hari kiamat bila akan berlaku?
Apa yang akan berlaku kalau tuan-tuan sekalian dah tahu bila tarikh kita meninggal dunia? Apa yang akan berlaku? Tapi ada kan orang-orang yang contohnya penyakit-penyakit tertentu kan, doktor kata mungkin 2 bulan, 3 bulan kan, ada kan? Dan orang yang dalam penjara yang dijatuhkan hukuman mati, dia tahu tak bila dia akan, at least dia boleh bersedia. Saya baru ni dalam perjalanan daripada Paguh nak ke KL, bawa kereta lalu di sebelah lori, tiba-tiba daripada lori tu jatuh sesuatu yang besar, jatuh dekat atas kereta saya, cermin retak. Itu baru cermin ketak, kita dah rasa kan. Cuba bayangkan bagaimana keadaan kita yang meninggal dalam, kita tak tahu keadaan kita macam mana. Sebab tu kena selalu doa kan, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan yang sebaik, dalam keadaan apa? Husnul khatimah, dalam keadaan Allah redha kepada kita. Okey, sebab itulah dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan juga siapa redha? Allah redha. Tuan-tuan, cuba bayangkan Allah Ta'ala jemput kita dengan penghormatan untuk kembali kepadanya. Kita rasa seronok tak? Allah pandang kita. Ada golongan-golongan yang Allah Ta'ala tidak pandang. Contoh, orang yang menzalimi anak yatim, Allah Ta'ala tidak pandang, bahkan Allah Ta'ala sangat-sangat marah kepada golongan ini. Apa buktinya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Penggunaan ismul isyarah lil ba'id itu, dzalika itu ini ataupun itu. Dzalika maksudnya itu. Itu maksudnya sesuatu yang jauh ke dekat? Jauh. Kalau disebut ini, itu dekat. Tapi pada ayat ini Allah Ta'ala sebutkan itu, menunjukkan bahawa apa? Allah Ta'ala menjarakkan diri dengan orang-orang yang menzalimi anak-anak yatim. Jadi ini perkara yang perlu kita lihat. Maka orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan jiwanya tenang, yang nampak dengan jelas bahawa kiamat pasti berlaku dan membuat persediaan, kata Allah, fadkhuli fi ibadi, dan masuklah dalam kalangan hamba-hambaku. Tuan-tuan, cuba bayangkan kita dipelawa untuk masuk ke dalam syurga. Bagaimana perasaan kita pada ketika itu? Wadkhuli jannati, dan kemudian masuklah ke dalam syurgaku. Ya Allah, Allah Ta'ala jemput kita masuk syurga. Inilah keadaan yang berlaku bila mana kita melihat kiamat itu, melihat dengan mata hati. Mungkin kita tak nampak dengan mata kepala, sebab itulah melihat kiamat perlu dilihat dengan mata hati. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu, sebaliknya orang yang ringan timbangan amal baiknya. Apa maksud bila ringan timbangannya? Amalan baiknya ringan maksudnya? Yang beratnya apa? Yang jahat ini. Apa kata Allah Ta'ala? Fa ummuhu hawiyah, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka. Okey. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya tentang wa amma man khaffat mawazinu, kan, dan timbangan yang berat, timbangan yang ringan. Jadi dia kata timbangan itu menjadi berat
kerana di dalamnya terdapat kebenaran, al-haq. Dan timbangan itu menjadi ringan kerana di dalamnya terdapat kebatilan. Maka amalan-amalan yang padanya ada kebenaran dilakukan atas dasar ilmu dan juga amal, maka itu akan memberatkan timbangan kita. Maka amalan-amalan yang dilakukan walaupun kita lihat ia macam betul, tetapi kita lakukan dalam keadaan kita tak tahu, beramal tanpa ilmu kadang-kadang boleh membawa kita kepada kesesatan, dan kesesatan itulah yang menyebabkan timbangan kebaikan kita itu menjadi ringan. Sebab itulah kata pepatah, al-batilu la haqiqata lahu. Kebatilan itu tidak ada harganya. Betul? Kalau ada harganya, timbangan kita akan menjadi berat. Kalau ada harganya, timbangan kita akan menjadi berat. Kejahatan, kebatilan, kata pepatah, tidak ada harga. Bila tidak ada harga, ia akan menjadi ringan. Fa ummuhu hawiyah. Baik, tengok ummun maksudnya apa? Ummun maksudnya apa? Ibu. Allah Ta'ala sebutkan ini fa ummuhu. Terjemah kat sini, maka tempat kembalinya. Tetapi perkataan ummun, orang nak panggil ummi itu maksudnya apa? Ibu. Kenapa disebutkan perkataan ibu itu? Dari sudut bahasa bermaksud tempat berhimpun dan berkumpul. Itu maksudnya ummun. Tempat berhimpun dan berkumpul. Itu maksudnya ummun. Macam mana? Ummun. Kalau di Mekah dia ada Ummul Qura. Apa lagi? Ibu ni, perkataan ibu ni sangat penting. Ibu dalam bahasa Melayu pun kita banyak menggunakan ibu, betul? Apa? Ibu jari. Bapak jari ada? Tak ada. Apa lagi? Ibu apa? Ibu kota, bapak kota ada? Tak ada. Ibu pejabat, bapak pejabat? Tak ada. Ibu apa lagi? Ibu pertiwi, bapak pertiwi? Tak ada. Ibu apa lagi? Ibu roti, bapak roti ada? Tak ada. Ibu apa lagi? Tak apalah, yang sebab tu dengannya. Jadi ibu tu menunjukkan kepentingan, tempat center. Center juga disebutkan sebagai ummun. Maka disebutkan fa ummuhu hawiyah. Bila tempat kembali, bila kembali itu ia akan kekal selama-lamanya. Kita diciptakan di mana? Manusia diciptakan di mana? Bapa, nenek moyang kita diciptakan di mana? Nabi Adam AS di syurga. Sepatutnya tempat kembali kita ke mana? Sekarang ni disebutkan fa ummuhu hawiyah. Kita tak balik ke syurga, kita salah alamat. Kita pergi ke tempat lain apa? Hawiyah. Jadi bila dia balik tu, dia boleh patah balik tak masa tu? Dah balik, dah kembali, adakah dia boleh patah balik? Boleh tak? Bila masuk ke dalam neraka, ya Tuhan, bagilah aku masa dalam 2-3 hari lah untuk aku bertaubat. Boleh tak? Inilah dirakamkan di dalam Al-Quran. Ketika manusia disiksa di dalam api neraka, maka pada ketika itu mereka menjerit-jerit, meminta-minta untuk dikembalikan ke dunia untuk melakukan amalan kebaikan. Sebab orang yang berada dalam neraka, mereka mempunyai 2 masalah. Yang pertama, dia tak ada amanu. Bila tak ada amanu, dia tak ada apa? Wa amilus salihat. Maka iman ada kaitan dengan spiritual. Hari akhirat juga ada kaitan dengan spiritual. Ketuhanan juga berkaitan dengan spiritual. Maka ini kita takut. Allah Ta'ala kata sepatutnya kita balik ke syurga, tetapi akhirnya kita kembali ke mana? Apa yang dinamakan sebagai hawiyah. Sekali lagi pattern yang sama. Wa ma adraka ma hiya. Dan apa jalannya engkau mengetahui apa dia
Hawiyah itu. Okey, hiyah itu hawiyah yang tadi kan sebutkan. Hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah? Apakah hawiyah itu? Dia macam ni lah bila tanya tu kan. Ada kat sini cikgu tak? Cikgu yang mengajar di sekolah. Kan bila kita tanya anak murid, adakah kita tak tahu jawapan? Kita tanya anak murid kita, kenapa begini dan begini, kita nak jawapan daripada dia atau kita tak tahu ataupun kita tanya dia untuk menguji dia? Kita bukannya nak jawapan, betul? Begitulah Allah Ta'ala tanya tu bukannya tujuannya untuk nakkan jawapan kita, tapi nak melihat sejauh mana kita faham, kita berinteraksi dengan soalan begitu. Okey. Lalu apa kata Allah? Narun hamiyah, iaitu api yang panas membakar. Tuan-tuan boleh tengok dalam banyak surah-surah yang terdapat pada juzuk 30 diceritakan tentang sesaan di dalam api neraka. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang apa? Pengumpat dan juga pengeji. Alladhi jama'a malan wa 'addadah, yang menghimpunkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangkakan bahawa hartanya itu akan kekal. Apa sambungannya? Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Tidak sekali-kali, bahkan disebut la yumbadhanna fil hutamah, dicampakkan ke dalam al-hutamah. Perkataan yumbadhanna itu bermaksud sesuatu yang dicampak tidak ada nilai. Kita kalau hari ni kita buang tak ada nilai, itu apa? Sampah. Allah Ta'ala kata orang-orang yang sibuk dengan harta, lupa kepada akhirat, aku campak ke dalam hutamah itu umpama sampah yang tidak ada nilai. Kita duk anggap bila harta banyak, nilai kita tinggi. Allah Ta'ala kata apa? Kalla, tidak sekali-kali. Kalla. Bahkan Allah Ta'ala katakan la yumbadhanna fil hutamah, mereka akan dicampakkan ke dalam al-hutamah itu umpama sampah yang tidak ada nilainya. Sebab itu jangan mudah tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Dunia itu merupakan apa? Satu penipuan. Yahsabu annama lahu aqla kalla la yumbadhanna fil hutamah. Kemudian sambungannya, narullah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah, api yang dinyalakan itu tidak akan terpadam. Cuba bayangkan, kita dibakar dengan api itu tidak akan terpadam. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar tubuh badan kita ini sampailah ke mana? Afidah. Afidah itu apa? Fuad. Kerja yang dilakukan oleh hati itu kita namakan sebagai fuad. Kenapa hati ini tidak dimusnahkan? Ia umpama kita naik kapal terbang tu terempas, apa yang ada? Kotak hitam. Kotak hitam itulah sebagai bukti apa yang berlaku dalam kapal terbang tersebut. Begitulah hati kita tidak musnah. Sebab apa? Inilah yang akan menjadi saksi apa yang kita buat. Bahkan niat-niat kita, apa yang terlintas di hati kita, semuanya akan dirakamkan oleh apa yang dinamakan sebagai afidah. Tadi disebutkan wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang mengumpat. Apa maksud mengumpat? Mengumpat ini umpama orang yang makan daging saudaranya sendiri, maka umpatan itu Allah Ta'ala balas dengan apa? Daging-dagingnya sendiri yang akan dibakar. Disebabkan apa? Tadi dia memakan daging saudaranya sendiri. Sebab itu dalam Al-Quran ada dua jenis. Satu yang dinamakan sebagai at-targhib, ayat-ayat yang berbentuk galakan, sokongan, cerita pasal syurga, cerita pasal busyra, kemenangan,
itu disebutkan sebagai at-targhib. Ada juga ayat-ayat yang berbentuk at-tarhib, iaitu ayat-ayat berbentuk ancaman. Maka Al-Quran itu adil. Dia bukan sekadar cerita tentang nak menakut-nakutkan kita, tetapi banyak juga ayat-ayat yang berbicara tentang nikmat-nikmat di dalam syurga terutamanya. Maka golongan yang suatu ketika menghina golongan-golongan yang dikatakan acah-acah baik ini, maka ketika berada di dalam syurga, dia akan melihat bagaimana golongan-golongan yang mengumpat ini diseksa oleh Allah Ta'ala di dalam api neraka. Sebab itulah tuan-tuan dan puan sekalian, ini sebagai satu garis panduan kepada kita, bukan untuk menilai orang lain, tetapi untuk menilai diri sendiri. Sejauh mana aku melihat kiamat? Sejauh mana aku melihat akhirat? Sebab itu orang yang bijak adalah orang yang melihat kiamat dekat dengan dirinya, bukan melihat kiamat itu jauh. Okey. Disebutkan wa narahu qariba. Ada golongan-golongan yang apabila melihat kiamat ini, mereka melihat kiamat lambat lagi. Tapi kata Allah Ta'ala, wa narahu qariba, kami melihatnya ia sangat-sangat dekat. Baik, itulah, jika kita pandang kiamat dengan mata kepala, kita akan nampak kiamat jauh lagi. Kita enjoy dulu. Tetapi orang-orang yang bijak melihat dengan mata hati, dia akan sentiasa melihat bahawa kiamat itu sangat-sangat hampir. Maka kata Allah Ta'ala, narun hamiyah, api yang panas membakar. Adakah sama api yang berada di dunia dengan api yang berada di akhirat? Disebutkan dalam hadis yang sahih, api yang berada di akhirat adalah 70 kali ganda berbanding dengan api yang berada di dunia. Maka tuan-tuan, bila kita berbicara tentang kiamat ini, bukanlah untuk kita balik ni duduk dalam bilik tak keluar-keluar, takut dan sebagainya. Tidak. Tapi ia merupakan sebagai satu cabaran kepada kita untuk melakukan yang terbaik, memperbanyakkan amalan. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita naik dekat atas highway kan, tengok Allah Ta'ala bagi hint-hint kepada kita, terutamanya berkaitan dengan hari akhirat ini, maka kita perlu yang pertamanya percaya, yang keduanya kena perbanyakkan amalan-amalan kebaikan. Itu tindakan kita. Orang yang bijak, dia akan buat dua perkara ini. Yang pertama beriman, yang kedua perbanyakkan amalan-amalan yang soleh. Ini adalah keyword penyelesaian kepada kejayaan di dunia dan juga akhirat. Suratul As memberikan solusinya. Sebab itu Suratul As ini surah yang sangat-sangat powerful. Dan dalam keadaan kita nak melakukan amalan kebaikan ni, mungkin kadang-kadang kita ada kalanya iman naik, iman turun. Maka kita perlukan community, orang-orang yang berada di sekeliling kita untuk turut menegur kita sekiranya kita melakukan kesilapan. Wa tawassaw bil haqq, saling berpesan-pesan kepada kebenaran. Kau buat salah, aku tegur. Aku buat salah, engkau tegur. Maka inilah tuntutan Al-Quran yang perlu kita sedar. Perlu kita ubah cara kita memandang akhirat, memandang hari kiamat. Ia bukan sekadar sesuatu yang digambarkan di dalam Al-Quran, dan ia merupakan sesuatu yang pasti akan berlaku. Sebab saya pernah berborak dengan seorang Muslim. Dia tanya saya, you percaya ke kiamat ni akan ada? Ini hakikat yang berlaku. You percaya tak kiamat akan berlaku? Sebab itu akidah sangat-sangat penting. Nabi SAW ketika berada di Mekah, perkara utama yang ditanamkan kepada para sahabat adalah apa? Akidah. Iman itu sangat-sangat penting.
Sebab dalam rumah tangga ada anak-anak, tanamkan akidah daripada kecil. Daripada kecil kena tanamkan akidah. Ada satu buku dalam bahasa Arab lah, buku persoalan antara anak dengan ayah. Kan bila anak ni kan dia suka tanya-tanya begitu kan. Kadang-kadang kita pun jam nak jawab soalan tu kan. Dia bagi contoh soalan-soalan yang biasanya anak-anak tanya dan ayah jawab macam mana. So kalau kesempatan nanti saya akan cuba terjemahkan buku tu lah. Kalau kesempatan ni kita buat kuliah ni, kita cuba cerita dari sudut itu kan, boleh kita terapkan dalam kehidupan kita berkeluarga. Menarik. Bertanya cerita tentang Allah. Kadang tanya tentang Allah kan, Allah di mana? Mana kita nak jawab? Dan nak menerangkan kepada kanak-kanak yang masih kecil, cara jawapan tu macam mana. Maka pengkongsian itu, buku ni saya beli di Jordan masa saya belajar dulu. Tapi menarik. Mungkin saya boleh kongsikan satu hari nanti. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai resolusi kepada surah Al-Qari'ah ini, yang pertamanya kita kena sedar bahawa dunia itu adalah tempat persinggahan, akhiratlah yang akan kekal. Dan ini perlu dilihat dengan mata hati. Kalau kita melihat dengan mata kepala, kita akan kata dunialah tempat tinggal kita. Yang kedua, memperbanyakkan amalan kebaikan. Manifestasi daripada suratul Asri, illal ladzina amanu wa amilus solihat, dan meminimumkan dosa dan selalu banyakkan bertaubat. Tuan-tuan, Nabi ajar kita, bila kita buat satu dosa, cepat-cepat solat. Cepat-cepat solat. Sebab kita takut bila kita buat dosa, kemudian ditambahkan dengan dosa, akhirnya kita jauh daripada Allah SWT. Buat satu dosa, terus solat. Moga kita kembali kepada Allah. Kita tak nak kita umpama layang-layang yang terputus talinya. Dan yang terakhir, kita kena lakukan persediaan untuk melangkah ke alam yang seterusnya. Macam kita bawa kereta tadi kan, tengok ada orang bagi signal, maka kita kena buat apa? Persediaan. Kena perlahankan kenderaan, kena pakai tali pinggang, kena buat persediaan. Maka bersedia untuk masuk ke alam seterusnya merupakan satu tindakan yang bijak, kerana mungkin ada yang tidak nampak bahawa akhirat itu merupakan sesuatu yang pasti. Maka kita bawa ahli keluarga kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah. Allah Ta'ala kata siapa? Diri kamu dulu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Moga-moga dengan perbincangan kita pada hari ini akan membawa kita untuk melihat dunia ini adalah tempat persinggahan, akhirat merupakan tempat yang kekal. Dan dengan cara kita melihat begini, kita akan selalu menjadi orang yang baik, dan kita tak sibuk nak cerita pasal orang lain, tapi kita sibuk untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi Al-Quran turun kepada kita, berbicara tentang kita untuk perbaiki diri kita. Itulah tuntutan tadabbur di penghujungnya, apa yang disebutkan sebagai tazkiyatun nafs, iaitu menyucikan jiwa. Sebab dengan jiwa yang suci itulah akan kembali kepada Allah. Seperti mana yang kita sebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Moga-moga kita dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan syurga, kita dipermudahkan untuk mendapat hidayah, kita dipermudahkan untuk berada di atas apa yang dinamakan sebagai as-sirat al-mustaqim. Moga-moga Allah Ta'ala redha kepada kita bila mana kita kembali kepada Allah, dan Allah Ta'ala menjemput kita untuk masuk ke dalam syurganya. Sekadar ini saja. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu-minggu yang seterusnya. InsyaAllah esok pun ada kuliah, tak silap saya. Boleh tengok update di laman FB Tadabbur Center. Kita sentiasa update program-program kita di sini. Moga-moga perbincangan kita akan memberikan manfaat dan sedikit sebanyak akan melonjakkan cara kita berfikir dan cara kita melihat hari akhirat.
Okay tuan-tuan, insyaAllah esok saya akan berada di TV Al-Hijrah berbicara tentang surah Abasa jam 7 pagi. Kita nak cerita tentang bagaimana keadaan orang yang kadang-kadang double standard dari sudut berdakwah kepada orang. Bila tengok orang yang macam kaya-kaya sikit, kita macam bagi perhatian lebih. Tapi orang yang sungguh-sungguh nak Islam, tapi dalam keadaan dia miskin, tak ada harta, tapi kita cuba double standard. Jadi perbincangan surah Abasa sangat-sangat menarik. Esok adalah bahagian yang pertama. Kita akan bincang secara umum terlebih dahulu. Kemudian lepas itu kita akan berbincang secara khusus tentang apa yang patut dibuat oleh seorang da'i. Jadi terima kasih kepada semua. Sekalian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.